Misteri keris Nusantara dijumpai di dasar laut Okinawa, Jepun, dan bersamanya adalah penemuan monumen piramid dasar laut Okinawa, Jepun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dihormati, pada satu ketika dahulu dunia dan juga dunia Melayu, orang-orang Melayu digemparkan dengan penemuan sebilah keris. Sebilah keris yang dipercayai keris kuno. Jadi tuan-tuan dan puan, anda dapat saksikanlah keris yang dijumpai itu pada video yang sedang anda saksikan sekarang. Keris ini disimpan oleh ahli arkeologi, sejarawan Okinawa, Jepun, untuk mereka merawat, membaik pulih dan mencatat mengenai sejarah-sejarahnya. Dan mengikut laporan daripada media yang dijumpai mengenai penemuan keris ini, ia dikatakan dijumpai berhampiran istana Shurijo abad ke-15, yang mana ia juga adalah mengenai hubungan perdagangan dunia Melayu dengan pulau-pulau di barat daya Jepun. Jadi tuan-tuan dan puan, mengenai perjumpaan penemuan keris ini, ia dikatakan berlaku ketika pihak arkeologi di Jepun sedang melakukan kerja pembaik pulihan. Maka pekerja yang sedang membuat pembaik pulihan istana itu, mereka menjumpai beberapa barang-barang zaman-zaman kuno dahulu. Di antaranya adalah mereka menjumpai periuk porselin. Kemudian dilakukan lagi lah oleh para ahli arkeologi dengan melakukan penggalian-penggalian yang berikutnya. Jadi hasilnya mereka menjumpai 9 jenis barang yang lain, termasuklah keris yang kita sedang lihat pada video ini, tuan-tuan dan puan. Dan ia adalah berukuran 22.1 cm dari hujung kepada hujung ganggangnya. Tetapi keris ini dijumpai tidak memiliki pemegang dan tidak ada sarung, dan dipercayai ia telah musnah kerana kesan ia terendam di dalam dasar laut yang lama. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, Profesor Dr. Kuroyoshi Takara, beliau ini adalah ahli sejarawan arkeologi daripada University of the Ryukyus. Dia berkata penemuan ini di awal-awalnya tidak diumumkan dan tidak diketahui oleh ramai masyarakat di luar dari Okinawa dan Jepun. Dan dia berkata penemuan keris ini memang mencetus minat masyarakat antarabangsa, terutamanya pada ahli-ahli sejarawan dan ahli arkeologi, yang mereka sangat berminat untuk mengetahui asal-usulnya. Dan berkata profesor ini, secara peribadi beliau percaya ia mungkin berasal dari zaman pemerintahan negeri Melaka, kerana ketika itu berlaku urusan perdagangan antara Melaka dengan kerajaan Ryukyus yang bermula pada abad ke-15. Dan profesor ini juga pernah datang ke tanah Malaysia, dan dia telah turun pergi melawat ke Melaka untuk dia mencari maklumat mengenai perhubungan perdagangan di antara kerajaan Ryukyus dan kerajaan Asia, terutamanya daripada pemerintah negeri Melaka. Jadi itu adalah pendapat beliau, tuan-tuan dan puan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran mengenai besi. Bermakna besi ini, tuan-tuan dan puan, adalah satu benda yang istimewa, kerana Allah berfirman mengenai besi di dalam Al-Quran pada surah Al-Hadid. Manusia dan besi ini, tuan-tuan, tidak boleh dipisahkan. Kerana ini kemungkinanlah asbab Allah menurunkan satu surah dalam Al-Quran khas berkaitan besi pada surah Al-Hadid, kerana besi adalah kurniaan rahmat Allah yang ia digunakan sebagai kekuatan untuk membela agama Allah, untuk membela para rasulnya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat
dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan para rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat 25 Al-Quran Surah Al-Hadid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa pendapat juga daripada boleh dikatakanlah orang-orang yang mereka ini minat dan mereka tahu tentang seni keris. Mereka berkata mengenai keris Okinawa ini, jika dilihat kepada bentuknya, iaitu kukuh dan juga utuhnya besi keris purba yang dijumpai ini, dia telah terendam selama ratusan ataupun mungkin ribuan tahun di dasar laut Okinawa itu, seperti bagaimana yang anda saksikan pada video tadi. Maka dapatlah disimpulkan, kata mereka, bahawa keris itu bukan sembarangan keris. Kalau tidak, ia mungkin tidak akan berada dalam keadaan yang baik keadaannya. Ya, kemungkinan juga ia akan telah hancur di dalam air laut yang masin. Dan kata mereka-mereka yang memahami tentang seni keris, jika dilihat secara baik-baik, jika diteliti secara baik-baik, ya, mereka berkata keris itu ia memiliki 9 lok ataupun keris lok 9. Dan kata mereka, sudah tentu keris lok 9 ini adalah sebuah keris kebesaran. Kalau keris itu untuk berperang, untuk bertikam musuh, sudah tentu keris itu adalah berlok 7. Kebiasaannya orang-orang besar zaman dahulu kala, seperti para sultan atau pembesar-pembesar negeri, mereka ini sentiasa membawa 2 bilah keris. Satu untuk digunakan bertikam, berlawan, bertempur dan melindungi diri, dan sebilah lagi untuk menunjukkan kedudukan pangkat mereka di dalam masyarakat ketika itu. Keris yang mempunyai lok 7, ia akan diselit pada pinggang, manakala yang berlok 9 ini dibawa dan dipegang oleh tangan mereka dan diusung dengan penuh kehormatan, dan ia juga sebagai mengiringi perjalanan mereka. Seperti jika kita melihat majlis pertabalan raja-raja Melayu di Nusantara dan negara kita. Jadi berkata mereka lagi, mereka tidak dapat pasti apakah keris itu adalah keris Tamingsari dan ia berlok 7 ataupun mungkin lok 9 terhadap keris Tamingsari. Mereka kata mereka tidak pasti. Mungkin sahabat-sahabat yang menonton yang tahu mengenai seni-seni keris, seni adat-adat orang Melayu, sejarah-sejarah orang Melayu Nusantara, boleh berkomen. Bolehlah bagi pendapat anda, komen secara matang. InsyaAllah mudah-mudahan dapat membantu hamba yang kurang tahu mengenai seni keris. Dan juga mungkin sahabat-sahabat yang menonton yang lain kurang tahu juga tentang seni keris. Jadi ya, tuan-tuan bolehlah berkongsi, memberi pendapat. InsyaAllah sama-sama kita dapat mempelajarinya. Dan apa pun tuan-tuan dan puan, ini menunjukkan bahawa benarlah kata Datuk Laksamana Hang Tuah satu ketika dahulu, Melayu tidak akan hilang di dunia ini. Jadi mudah-mudahan orang Melayu generasi hari ini dan hari akan datang sentiasa memelihara jati diri kita. Berbanggalah menjadi orang Melayu dan berbanggalah menjadi orang Melayu Islam. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesilapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.